Alright, sekarang kita teruskan contoh 5. Contoh 5 dia melibatkan penambahan pecahan. Cikgu dah bawa last week persamaan linear. Apa kita kena buat kalau melibatkan tambah pecahan? Yep, kita kena samakan pembawa. Cikgu salin balik. Okey. Lepas tu kalau kamu tengok soalan ini, rumus algebra dia nak marker X. Marker X. Okey. So, kita nak cari X lah ni. Kita nak jadikan X tu duduk sorang-sorang. Oh, kita nampak, oh, X tu di sini dengan di kiri ada, di sebelah kanan ada. Lepas tu, X tu pula ada per Y. Okay. So, apa kita buat satu-satu boleh? Jangan panik bila jumpa soalan macam ni. Bila kita buat ikut peringkat, ikut step, insya-Allah benda tu akan sentiasa betul. Alright, bila nampak pecahan algebra, pembawah mesti sama. Mesti sama. So, sekarang ni kalau Y dengan 2Y, kita ambil 2Y lah. 2Y maknanya Y ni kita darab 2. Bila bawah darab 2, atas pun darab 2. So, dia jadi 2X tambah bawah ni 2Y, atas tu 5, maka samalah. Okey, sama dengan 3X. Sebelah sini salin. Jangan tinggal dia. Nanti dah buat belah kiri, belah kanan tinggal. Tak boleh. Okey, so sekarang ni dah nampak bawah 2X. Apa nak buat? Darab ke sebelah. So, dia akan jadi 2X tambah 5 sama dengan 2Y darab 3X. Alright, so sekarang 2X tambah 5 sama dengan 2 darab 3, 6. Y darab X, X, Y. Dan kita nampak sekarang dah tak ada per-per kan? Bila tak ada per ni, kita tengok. Kita nak cari siapa? Kita nak cari X. Kembali kepada soalan. Fokus kepada soalan. Nak cari X. Nampak X itu ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. So, apa kita buat? Sekarang kita bawa X tu. Yang ada X tu, sebutan yang ada X itu ke satu belah. So, 2X. Kita bawa 6XY. Bila kamu nak bawa X, kamu tak boleh bawa X saja. Dia ada kawan ni. Dia darab. Bila dia darab ni, dia ikat kuat ni. Kamu kena bawa bersama tu. X dengan 6 dengan Y ni dia ikat kuat ni. 6XY. Kena bawa bersama. Tolak. Depan dia positif kan? Tolak 6XY. Sama dengan 5 ni tak ada X kan? Kita bawa dia ke sebelah sini. Negatif 5. Begitu. So, sekarang nampak X. So, apa kita buat? Kita keluarkan X. Kita factorizekan. So, 2 tolak 6Y sama dengan negatif 5. Okey, bila jadi macam ni, X nak tinggal sorang-sorang. X boleh tinggal sorang-sorang lah sebab dia dah dekat luar. Okey, kalau dia dekat dalam, kena kembangkan lagi. Tapi sekarang dia dekat luar. So, apa kita buat? X tinggal sorang-sorang. 2 tolak 6Y ni kan darab dengan X. So, bila bawa ke sini dia jadi bahagi. Negatif 5 bahagi dengan 2 tolak 6Y. Okey, cikgu nak bagi tahu kamu. Tengok, ada tak jawapan dia sekarang? Tak ada lah kan. Bila tak ada tu nampak 6Y tolak 2 per 5 Okey, sekarang ni kita kena buat macam ni. Bila negatif in front ni, dia tak berapa cantik. So, 5 itu kita tinggal ke atas. Yang negatif itu kita bawa ke bawah. Dan kita bracketkan. Kita bawa negatif itu dekat ungkapan 2 tolak 6Y tu. So, apa dia jadi? Dia jadi macam ni. Dia jadi 5 per... Kalau kita keluarkan daripada bracket, dia jadi negatif 2. Negatif darab negatif positif 6Y. Betul? So, dia jadi 5 per 6Y tolak 2. Ada tak? 5 per 6Y tolak 2. Dah nampak dah sekarang kan? B. Okey, kalau yang bawah ni macam nampak dia factorize. Kalau kita factorize, cikgu buat kat atas. Boleh tak? Kalau kita factorize, 5 per 2 keluar, 3Y tolak 1. Ada tak 3Y tolak 1? 5 per 2 darab 3Y tolak 1. Oh, dekat sini ada 2 jawapan 5 per 6Y tolak 2 boleh diterima dah. Dan lagi satu, 5 per 2. Sebab kalau kita kembangkan ni, 6Y tolak 2 kan? Kita factorize kan ni. Dia ada 2 jawapan dekat sini. B dengan C. Seterusnya, contoh 6. Contoh 6, ungkapkan H.
Okey, dalam sebutan G. Sekarang kita nak jadikan H itu sorang-sorang. Sekarang ni punca kuasa 2 H tolak 4. Hanya H tolak 4 yang punca kuasa 2. Dia tidak termasuk G. So, G ni kita bawa dulu ke sini. So, dia darab dulu So, kita tinggalkan sebelah kiri. Punca kuasa 2 H tolak 4 sama dengan 4G. Alright. Macam mana kita nak menghilangkan punca kuasa 2? Bila nak menghilangkan punca kuasa 2 ni, kita kena kuasa 2 kan dia. So, hilanglah punca kuasa 2 tu. Apabila awak kuasa 2 kan di sebelah sini, sebelah kiri, maka sebelah kanan pun awak kena kuasa 2. Kena buat yang sama sebab apa yang kita buat tadi kuasa 2. Sebab apa kita kuasa 2? Sebab kita nak menghilangkan punca kuasa 2. So, bila kuasa 2, punca kuasa 2, hilanglah mereka, yang tinggal H tolak 4. Sama dengan sebelah sini kuasa 2. 4 kuasa 2 berapa? 16. G kuasa 2. Jangan awak kuasa 2 kan 4 je, G awak tak kuasa 2 kan 4G dalam bracket kuasa 2, meaning 4 kuasa 2, 16. G pun kuasa 2. So, H nak tinggal sorang-sorang, maka dia jadi 16G kuasa 2 tambah 4. Okay, ini jangan pula awak kan last 2 week cikgu ajar pecahan algebra kan banyak yang kita jumpa kalau selisih kuasa 2 kan. Ini selisih kuasa 2 ni tolak yang ni tambah Awak kena bezakan. Kalau yang ni yes, awak boleh pecahkan dia 4G tolak 2, 4G tambah 2. Yes, yang ini sebab tolak, sebab ini namanya selisih kuasa 2. Awak boleh factorizekan dia jadi macam ni. Tapi yang ni tambah kan. Bila tambah tak boleh difactorizekan kena ingat ni. Ingat. So, maknanya sekarang ni jawapan dia ini je lah. Jangan awak pandai-pandai nak factorize pula. Tapi yelah sebab objektif kan. Kalau awak tengok pun 16G kuasa 2 tambah 4 dah ada. Kalau awak factorize jadi macam ni mana ada kan. Okay. Okay, awak jawab yang macam ni pula. Macam ni pula B pula. Tak boleh Ni ramai yang confused ni. Sebab sekarang ni tambah. Tak boleh difactorizekan lagi. Kalau tolak, yes. Boleh factorize macam ni. Okey, cikgu nak explain lagi satu. Kalaulah contoh lain lah. Contoh lain. Sekiranya square root itu dia merangkumi H tolak 4. H tolak 4 per dengan G. Nampak tak? Yang tadi H tolak 4 je ada square root. Sekarang G tak ada kan. So, G tu boleh naik atas darab 4 tu. Tapi sekarang kalau square root tu H tolak 4 per G. Ni semua square root. Sama dengan 4 lah katakan. Awak tak boleh bawa G terus naik atas dulu. Awak kena hapuskan punca kuasa 2 tu dulu. Kuasa 2 kan. So, dia jadi jawapan lain So, sekarang H tolak 4 per G. Yang tinggal yang dalam punca kuasa 2 ni dia keluar. Sebab dia dah kuasa 2 kan. Dia neutral, dia keluar. Sama dengan 16. So, sekarang hasil dia H tolak 4 sama dengan 16G. Maka H sama dengan 16G tambah 4. Lain kan? Yang ini 16G kuasa 2 tambah 4. Sebab apa? Sebab G ni tidak terlibat dengan punca kuasa 2. Tetapi contoh yang ini, yang sebelah sini ni, yang cikgu buat ni. Okey, contoh ni. H punca kuasa 2 tu semua H tolak 4 per G. Maka kita kena hilangkan dulu punca kuasa 2-nya. Okey, kuasa 2 kan. And then baru bawa G ke sebelah kanan. Harap kamu clear ya. Sebab nanti ada soalan yang macam ni dalam latihan kamu nanti. Dalam Google Form tu. Alright. Okay, kalau kita tengok contoh yang terakhir. Untuk hari ini, contoh 7. Ini soalan zaman sekarang. Dan awak ingat tak awak punya paper 1. Yang modul pintas awak buat trial baru ni. Inilah rupa soalan dia. Tapi lain sikit kan. Yang tu cikgu bagi dalam soalan. Cikgu letak dalam soalan dalam Google Form awak nanti awak kena jawab. Sekarang cikgu bagi contoh. Okay. Ni dia cerita pasal wayang lah ni. Harga tiket bagi tayangan filem. Tiket dewasa nampak tak? RMX dan tiket kanak-kanak RMY. Dia dah bagi siap-siap pemboleh ubah X tu dewasa. X dewasa. Harga tiket dewasa. Y tu harga tiket kanak-kanak. Okey. Sekarang ni dia kata harga tiket untuk seorang dewasa dan 2 orang kanak-kanak ialah RM35.
Kalau seorang dewasa dengan 2 orang kanak-kanak. Seorang dewasa 1X lah. Satu orang dewasa didarab dengan harga tiket dewasa X itu. Okey, dapatlah berapa RM dewasa itu kena bayar kan. Tambah dengan 2 orang kanak-kanak 2Y. Sebab Y itu harga tiket kanak-kanak untuk satu. Sekarang 2 orang. 2 darablah dengan 2. 2 darablah dengan Y. Sama dengan 35. Gitu. X tambah 2Y sama dengan 35. Maka sekarang soalan dia tulis persamaan bagi harga tiket seorang dewasa. Harga tiket seorang dewasa dalam sebutan harga tiket kanak-kanak. Dewasa yang mana X. Maknanya kita kena jadikan X itu sebagai tajuk. Atau sorang-sorang. Macam tadi kan soalan dia ungkapkan apa. Ataupun benda ni sama dengan apa. Sekarang ni soalan dia ada lain macam sikit. Tulis persamaan bagi harga tiket untuk seorang dewasa. Tulis X ini dalam sebutan harga tiket kanak-kanak. Maknanya dalam sebutan Y. X itu menjadi tajuk atau X itu duduk sorang-sorang. Tinggal sorang-sorang. Bawa 2Y ke sebelah kanan. So, dia akan jadi sebelah kanan dah ada 35 tuan rumah. Bawa 2Y ke sini jadi tolak 2Y. Ni simple je soalan ni. Tapi nak memahamkannya kan. Kalau awak tak faham, awak tak boleh jawab. So, jawapan dia yang mana tu? 35 tolak 2Y. X sama dengan 35 tolak 2Y adalah C jawapan dia. Okay,